Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada video kali ini, cikgu akan bincangkan mengenai bab 5, iaitu air dan larutan. Ini merupakan sebahagian daripada sukatan sains tingkatan 2. Pada video kali ini, kita akan fokus kepada subtopik 5.1, iaitu sifat fizik air. Okey, mula-mula sekali kita tengok sifat fizikal air dulu. Kita tengok takat didih dia. Takat didih air tulen adalah 100 darjah Celsius, manakala takat bekunya adalah 0 darjah Celsius. Air ini merupakan cecair yang tidak berwarna pada suhu bilik dan mempunyai ketumpatan 1 gram per sentimeter padu. Air juga mempunyai daya tegangan permukaan yang tinggi. Daya tegangan permukaan yang tinggi ni maksudnya kalau macam binatang yang kecil, dia boleh berjalan ke atas air tanpa tenggelam. Itu maksudnya air mempunyai daya tegangan permukaan yang tinggi. Dan yang akhir sekali sifatnya mempunyai daya lekitan dan daya lekatan yang tinggi. Maksudnya air ni kalau dia jatuh kan dia tak boleh jatuh macam satu molekul. Dia kalau kena jatuh satu titik sebab molekul-molekul dia mempunyai daya lekatan dan daya lekitan yang tinggi sesama dia lah. Kita tengok pula perubahan keadaan jirim air. Apabila air, iaitu air dalam keadaan cecair, dia menyerap haba, air akan bertukar menjadi gas. Manakala apabila air cecair membebaskan haba, dia akan bertukar menjadi pepejal. Senang cakap, macam air kalau kita panaskan, dia akan berubah menjadi wap air. Manakala kalau kita sejukkan dia, dia akan bertukar menjadi ais. Seterusnya kita tengok kesan bendasing terhadap ciri fizikal air. Bendasing ni maksudnya kehadiran bahan-bahan lain dalam air. Contohnya macam kita masukkan garam atau kita masukkan gula. Garam dan gula tu kita panggil sebagai bendasing. Kehadiran bendasing yang pertama, dia meningkatkan takat didih air. Tadi kita dah tengok takat didih air adalah 100 darjah Celsius. Apabila kita tambahkan garam atau gula, takat didih air boleh pergi sejauh sampai lebih kurang 106 darjah Celsius, lebih daripada 100 darjah Celsius lah. Yang kedua, kehadiran bendasing menurunkan takat beku. Contohnya kalau macam ais batu, ais tu kita taburkan dengan garam, kan dia akan turun takat beku dia menjadi negatif 1 atau negatif 3 darjah Celsius lah. Cara ini selalu digunakan untuk mengekalkan kekerasan ais semasa menyimpan ikan lah, terutama orang yang jadi nelayan kat tengah laut tu kan. Dia tabur garam pada ais supaya ais tu kekal dalam bentuk dia ais lah. Dan akhir sekali meningkatkan ketumpatan. Ketumpatan air bertambah apabila kehadiran bendasing. Contohnya kalau kita buat air batu kan, kalau air batu kita yang biasa kosong tu kan, guna air masak biasa kan, kalau kita letak kat dalam dalam air dia terapung kan. Jadi kalau kita nak bagi air batu tu tenggelam, cantik lah kononnya lah, kita buatlah air batu tu daripada air yang ada gula, air yang manis. Nanti ketumpatan dia bertambah, jadi dia boleh tenggelam dalam air. Seterusnya kita tengok komposisi air. Air ni sebenarnya merupakan sebatian yang terdiri daripada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Sebab itu air ni dalam simbol kimia kita tulis sebagai H2O. H tu maksudnya hidrogen, 2 tu maksudnya ada 2 atom hidrogen, dan O tu maksudnya oksigen, ada 1 je lah. Air ni sebenarnya merupakan sebatian yang kita boleh pisahkan kepada unsur-unsurnya, iaitu unsur hidrogen dan juga unsur oksigen melalui suatu proses yang kita panggil sebagai elektrolisis. Elektrolisis ni sebenarnya
Elektro ni maksudnya elektrik lah. Lysis ni maksudnya pemisahan. Elektrolisis ni maksudnya proses pemisahan bahan dengan menggunakan kuasa elektrik. Selalunya proses ini kita gunakan untuk pisahkan sebatian lah. Ini merupakan satu-satunya cara lah sebenarnya untuk pisahkan sebatian. Kalau campuran kita ada banyak cara. Kita boleh guna magnet, kita boleh guna kaedah sieving, kita boleh guna kaedah filtration. Tapi kalau untuk sebatian kita mesti cuma boleh guna kaedah elektrolisis. Elektrolisis sebenarnya inilah set dia, di mana kat sini kita ada dua terminal yang diperbuat daripada dua elektron yang diperbuat daripada karbon dan dialirkan dengan kuasa elektrik lah. Kalau kamu tengok ini kita ada bateri ataupun power supply lah. So dia akan alirkan dengan elektrik di sini, maka satu terminal ni merupakan terminal positif. Ini terminal positif, manakala di sini terminal negatif. So terminal positif ni akan menarik ion negatif. So hidrogen dengan oksigen yang negatif adalah oksigen. Oksigen ni ion dia adalah oksida 2 negatif. Hidrogen ni hidrogen 1 positif. Okay, so hidrogen yang bersifat positif akan tertarik kepada terminal negatif. Maka nanti gas oksigen akan terkumpul di dalam balang K ataupun di terminal positif, manakala gas hidrogen akan terkumpul dalam balang L, iaitu yang terletak dekat terminal negatif. Dan hasil daripada tidak balas ni kita akan nampak nantilah kalau kita buat eksperimen ni lah. Gas hidrogen yang terhasil adalah 2 kali ganda berbanding gas oksigen yang terhasil. Sebab itu hidrogen tu sebab dia ada 2 nisbah 1 di sini. H2O kan, 2 hidrogen 1 oksigen. So gas hidrogen 2 kali ganda isi padu dia berbanding dengan gas oksigen. Seterusnya kita tengok proses penyejatan air. So proses penyejatan air ni sebenarnya proses air bertukar menjadi wap. Maksudnya daripada cecair bertukar menjadi gas. So proses penyejatan air ni berlaku di permukaan air sahaja. Maksudnya sebelah dalam tak berlaku lah. Yang tersejat tu adalah lapisan air yang paling luar. Dan proses ini boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja. Iaitu maksudnya dia boleh berlaku pada waktu panas, pada waktu sejuk. Yang berbeza adalah kadarnya, kadar penyejatannya. Kita tengok seterusnya faktor yang meningkatkan kadar penyejatan air. Maksudnya di sini kalau kadar penyejatan tinggi, maksudnya air yang tersejat itu banyak. Manakala kalau kadar penyejatan dia rendah, air yang tersejat tu sedikit. So, ada 4 faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan. Faktor yang pertama adalah kelembapan udara. So, semakin rendah kelembapan udara, semakin tinggi kadar penyejatan. Sebenarnya cikgu kalau kadar penyejatan ni cikgu suka kamu gunakan analogi menyidai kain. Contohnya kalau kita sidai kain kat dalam bilik air dengan kita sidai kain dekat luar rumah, mana yang lebih cepat kering? Mestilah yang disidai di luar rumah, betul? Sebab kelembapan udara dalam bilik air sangat tinggi. Udara dalam bilik air lembap. Okay, manakala udara di luar bilik air ataupun di luar rumah adalah lebih kering. Sebab itu kadar penyejatan air lebih tinggi sekiranya kelembapan udara rendah. Kita jemur kain lebih cepat pada keadaan yang lebih kering. Okay. Seterusnya, faktor seterusnya kita tengok pada suhu persekitaran. So, suhu persekitaran yang tinggi meningkatkan kadar penyejatan air. Contohnya kalau macam kita sidai kain pada waktu hari panas dengan hari mendung, mana yang cepat kering? Pastilah pada hari panas kan? Pada hari panas baju cepat kering. Maksudnya kadar penyejatannya tinggi pada waktu panas berbanding pada waktu yang mendung. Seterusnya, luas permukaan yang besar. Kalau kita sidai kain, mana lebih cepat kering? Kalau kita lipat kain tu ataupun kita biarkan dia terbuka? Mestilah kalau kita biarkan dia terbuka, betul? Sebab luas permukaan yang besar mempercepatkan lagi air tersejat,
maka kadar penyejatan akan jadi lebih tinggi. Dan akhir sekali adalah pergerakan udara yang lebih pantas. Contohnya kalau waktu hujan, kita tak ada pilihan. Kita terpaksa sidai kain dalam rumah, betul? Jadi macam mana caranya kita nak cepatkan kain tu kering? Selalunya kita akan pasang kipas dengan lebih laju. Pasang kipas laju-laju, insya-Allah baju akan cepat kering. Kerana pergerakan udara yang lebih pantas boleh meningkatkan kadar penyejatan air. Okey, dan akhir sekali kita tengok, akhir sekali kita tengok aplikasi proses penyejatan dalam kehidupan seharian. So, proses penyejatan ni sebenarnya berlaku setiap hari dekat dalam kehidupan seharian kita. Cuma kita tak perasan lah. Yang pertama adalah pengeringan pakaian di ampaian. Macam cikgu bagi analogi tadi kan. So, kita keringkan pakaian di ampaian menggunakan proses penyejatan. Yang seterusnya adalah penghasilan garam daripada air laut. So, garam dapur yang kita makan tu berasal daripada air laut. So, air laut kita sejatkan untuk dapatkan garam. Seterusnya adalah pengawetan makanan laut. Contohnya macam ikan masin, ikan bilis. Semuanya menggunakan proses penyejatan di mana kita jemur makanan tersebut setelah kita salutkan dia dengan garam. Proses ini boleh menyebabkan makanan itu akan tahan lama disebabkan oleh kehadiran garam dan juga ketiadaan air dalam makanan tersebut. Dan akhir sekali dalam pemprosesan makanan, contohnya kalau macam buat kerupuk keping ataupun buat buah-buahan kering, semua ni kita lalui proses penyejatan untuk singkirkan air. Kerana bila air tak ada dalam sesuatu makanan, maka bakteria tak akan tumbuh ataupun hidup dalam makanan tersebut dan makanan tersebut boleh menjadi tahan lebih lama. Okey, jadi setakat itu saja perkongsian cikgu pada minggu ini. Semoga video yang cikgu kongsikan pada kamu ni memberi banyak manfaat lah. So, jangan lupa subscribe YouTube channel cikgu ya. Semoga kita berjumpa lagi untuk video akan datang. Bye!